Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita akan sambung dalam bab yang sama, Al-Quran dan Sains. Cuma hari ini kita akan tengok berkaitan dengan flora dan fauna. Sebab tu nampak bunga-bunga tu kan. Okey. So, dengan topik kita hari ini, alam flora, alam fauna. Hasil pelajaran kita nak memahami hubungan sains dan Al-Quran, mengetahui penciptaan makhluk yang pelbagai manfaatnya untuk kebaikan manusia, serta menginsafi kebesaran Allah yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu manusia. Okey. So, yang pertama kita pergi kepada alam flora. Okey, alam flora ni bukan maksudnya bunga sahaja ya. Sebab dulu pun dah ada kan belajar tentang flora dan fauna. Maknanya flora itu merujuk pada satu alam tumbuhan lah. Okey. So, dalam surah Al-An'am ayat 99 Allah bersabda yang maksud dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Okey, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Okey, perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikanlah pula kematangannya. Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Okey, kalau kita tengok apa tu? Bahagian yang pertama iaitu dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Maknanya Allah yang menurunkan air hujan dari langit dan tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Okey. So kalau tengok ayat ni sangat saintifik sebenarnya. Even kalau kita nak menanam pokok pun daripada biji benih, kita akan rendam dulu dalam air, kan? Rendam dulu semalaman. Esok baru kita semai, kan? Sebab apa? Dengan adanya air dia akan saya tak ingatlah yang dia punya proses saintifiknya. Tapi dia memecahkan barrier membrane. Kalau saya tak silap, saya pun dah lupa lah. Kan? Okey. Dan kalau kita tengok juga daripada keluar dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Maknanya daripada pokok itu akan lahirnya buah dan buah itu akan melahirkan biji. Dan daripada biji benih itulah yang mula jadi pokok yang baru pula. Kan? So, dalam ayat seterusnya, sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Okay. So, in general, Allah ciptakan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan untuk manfaat manusia dan juga makhluk lain. Dan Allah turunkan hujan untuk faedah tumbuh-tumbuhan. Maksudnya, bukan setakat tumbuh-tumbuhan je lah. Kan? Kita sebagai manusia pun banyak dapat manfaat daripada hujan. Okey. So, apakah nama tumbuh-tumbuhan yang disebut dalam Al-Quran? Apakah antara tumbuh-tumbuhan yang disebut dalam Al-Quran? Ni kita cover sikit je lah, tak cover semua kan. Okey. So, yang pertama, sidir. Boleh tengok dalam surah As-Saba ayat 16. Sidir ni digunakan sebagai, kalau kita tengok ada madu sidir kan. Itu adalah, boleh google lah tentang tu. Okey, yang seterusnya kapur. Ini pun satu perbahasan yang menarik juga sebenarnya. Kalau tengok dalam surah Al-Insan ayat 5, kafura kan. Okey. Dia bukannya kafir, kalau tengok bukan kafur ayat tu, kafura. Maknanya kalau yang menterjemahkan ini sebagai kapur, kalau tak salah saya, yang pertama menterjemahkan ini sebagai kapur adalah Hamka dalam tafsirnya, kan? Sebab di Arab penggunaan kapur ini memang sudah, maknanya kalau kita tengok konteks ayat ini turun 1400 tahun dahulu, tapi the process of international trade itu sudah ada 1400 tahun dahulu. Sebab apa? Sebab kapur ini tumbuh di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, kawasan-kawasan inilah, kan? Tapi orang di Arab juga sudah faham, sudah mula menggunakan kapur. Ini boleh baca lebih lanjut lah dalam tafsiran Hamka.
Saya pun tak berapa ingat sebenarnya. Itu saya dengar dalam tafsir, macam tafsir di radio kan. Tapi kalau menurut Hamka, memang kapur ini merujuk kepada kapur yang ada di Asia Tenggara inilah kan. Okey. Seterusnya bawang putih, bawang merah. Ini juga dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Nama buah-buahan pula, apa buah-buahan yang disebut dalam Al-Quran? Ini agak. So yang pertama zaitun, tin, watin wazaitun kan. Buah tin ni biasa kalau kita jumpa orang bawa balik daripada Mekah yang kering tu kan. Tapi sekarang pun dah ramai yang dah banyak orang tanam buah tin ini di Malaysia kan. Fig, FIG kan. So makan bila dia fresh tu sedap juga sebenarnya. Ada orang dia cicah garam dan sebagainya. Tapi kalau kita makan macam tu, sedap juga kan. Watin wazaitun, watin wazaitun. Lepas tu rumman, ada 5 kan. Okey. Kurma biasalah, anggur pun biasalah. Dan pisang. Pisang ini pun kalau kita tengok menarik juga. Sebab kalau saya pun tak ingat siapa, tak ingat profesor mana, tapi dia cakapkan buah pisang ni sebenarnya adalah superfood of Southeast Asia kan. Dia selain kelapa lah, tapi pisang ini sebab dia memang banyak lah bagi tenaga, bantu sistem pencernaan dan sebagainya. Dia memang agak superfood lah. Pertama buah zaitun. Buah zaitun biasalah kan. Orang cakap banyak digunakan dalam kosmetik. Kalau kalau kita di Malaysia mungkin jarang lah orang guna untuk memasak kan. Tapi kalau di luar negara, negara-negara Mediterranean contohnya, dia memang minyak zaitun itu normal lah gunakan untuk masak, tapi dia tak guna untuk deep fry atau hot fry kan. Dia guna sebagai dressing dan sebagainya, ataupun slow cooking, yang api yang tak kuat lah kan. Dan ini biasa sebab dia juga dalam shampoo pun ada, boleh gunakan untuk melembabkan rambut, kelembapan pada kulit, cantikkan wajah. Ni biasalah kan. Buah zaitun memang banyak disebut dalam Al-Quran. Seterusnya watin. Ini pun orang kita semua, orang di Malaysia pun mula aware kot, sebab dah banyak penanaman buah tin kan. Fig, FIG tadi yang saya sebut. Okay. Seterusnya delima, rumman. Okey, delima ini dia adalah satu ejen antioksida. Dia mempunyai kadar antioksida yang agak tinggi. So sebab itu dia dikatakan boleh mencegah kanser kan. Kalau tengok warna dia merah, dia dalam English apa, antioxidants kan. So dia ada high antioxidant properties. Okey. Seterusnya pisang. Pisang ni memang sumber tenaga, tapi orang makan biasanya pagi lah kan. Cuma kita biasa makan petang, kita buat pisang goreng kan. Apa tu aktiviti menggoreng pisang tu technically jadi tak sihat lah kan, sebab kita deep fry banyak minyak apa semuanya kan. Tapi dia sedap lah kan. Tapi pisang tu pun tak semua boleh digoreng, ada yang perlu disalai dan sebagainya. Tapi pisang memang satu sumber tenaga yang sangat baik kan. Terutamanya kalau kita tengok dalam konteks dulu, orang travel belayar kan. So kena sebab apa pisang emas di atas peti masak sebiji, saya tak ingat. Maknanya proses masak pisang itu bukan serentak, dia ada masak dulu sebiji, masak dulu 2 biji, seterusnya. So dia adalah satu yang bagus lah untuk kita simpan kalau kita nak travel untuk satu jangka masa kan. Okey, yang seterusnya anggur. Dalam Al-Quran disebut sebagai ainab kan, ainun ba. Okey, so dia 8 kali disebut dalam Al-Quran. Okey, dan anggur ni banyaklah khasiat-khasiatnya, antaranya dia dapat melancarkan proses penghadaman, melancarkan peredaran darah, menekan risiko sakit jantung. Dan kita ni pun dah start, sebenarnya beberapa tahun yang lalu orang dah start menanam anggur di Malaysia kan. Cuma agak masam sikit lah kan. Mungkin ambil masa lah untuk dapatkan
variety anggur yang sesuai ditanam di kawasan Malaysia. Okay. Dan yang terakhir, kurma. Kurma ni memang suatu makanan yang famous lah kot, kan? Dan dia juga banyak kali disebut dalam Al-Quran. Bila datang bulan puasa, memang semua orang mencari kurma. Okey, sebab apa? Dia tinggi fiber, kan? So bila dia tinggi fiber, dia proses breakdown tu lama, kan? So dia boleh jadi bekalan tenaga yang lama lah, bekalan panjang, kan? Dan juga dia tinggi glukos. So dia boleh jadi satu bekalan tenaga yang cepat lah setelah berpuasa sepanjang hari. Selain itu antioksidan, tinggi potasium, ada iron, low sodium. Dan yang kita biasa jumpa di Malaysia ini kurma yang sudah kering lah, kan. Tapi kalau pernah jumpa, ada juga yang saya jumpa hari tu, dia di beberapa kedai yang dia dah start jual kurma yang kurma basah. Kurma basah tu maknanya kurma yang tak kering lah. Okey, dia rasa kelat-kelat sikit, kan. So bolehlah cuba tu, menarik jugalah rasanya. Ada orang tak suka dah sebab dia ada rasa kelat tu. Tapi saya suka, sedap. Okey. Okey, seterusnya kita sambung tentang alam fauna pula, kan. Alam fauna ni kiranya haiwan-haiwan lah, kan. Okey. Okey, daripada dalam surah An-Nur ayat 45, yang maksud, dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air, kan. Wajan Allah khalaqa kulla dabbatin min ma'. Okey. Maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebahagian berjalan dengan 2 kaki, dan sedang sebahagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, so Allah ciptakan haiwan ini sebagai penghuni muka bumi daripada berbagai spesies, bentuk, saiz, warna, habitat, tubuh dia yang berbeza, tenaga dan perangai, sifat, kan. Daripada ayat yang lain, surah Al-Imran ayat 83 bermaksud, maka apakah mereka mencari agama lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. So haiwan adalah makhluk yang taat dan patuh kepada sistem dan peraturan Allah. Maknanya kalau kita tengok ekosistem ini atau bumi ini ada sistemnya. Maknanya haiwan, kalau kita tengok daripada haiwan tu pun dia ada respect dia punya boundary masing-masing. Yang ini makan yang ini makan yang ini, ada ekosistemnya yang tersendiri, kan. Okey, so seterusnya apakah nama binatang yang disebut dalam Al-Quran? Binatang ni agak banyak sebenarnya disebut dalam Al-Quran, pelbagai. Contohnya unta, unta ni memang famous lah, kan. Contohnya dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17. Selain itu lalat dalam surah Al-Hajj ayat 73. Burung gagak ada juga ayat Maidah 31. Kuda, anai-anai, burung hudhud, ni dalam surah An-Naml. An-Naml ni juga semut. Okey. Lepas tu labah-labah. Labah-labah special ada surah dia, surah Al-Ankabut, kan. Lebah, semut, anjing, anjing juga dalam surah Al-Kahf. Keldai, katak, kutu, gajah. Gajah pun special, ada surah dia, surah Al-Fil, kan. Babi juga ada agak terkenal, dan babi dan monyet, kan, banyak digunakan sebagai metafora. Okey, serigala, nyamuk ini kalau tak silap berkait dengan kisah Namrud, kan. Ikan paus berkaitan dengan kisah Nabi Yunus. Ular, lembu betina. Lembu betina ni famous, satu surah yang panjang, surah Al-Baqarah. Dan Baqarah itu adalah lembu betina, kan. Dan juga biri-biri. Okey. Tapi ada satu juga bahagian yang special, iaitu Al-An'am, kan. Al-An'am pun ada surah Al-An'am, kan. Okey. So Al-An'am ini merujuk kepada binatang ternakan. Okey. So sebagai contoh surah An-Nahl ayat 5, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun.
dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat dan sebagainya kamu makan. Okey. So, binatang ternakan ini diciptakan Allah sebagai nikmat kepada manusia, sebagai sumber makanan. Seperti kita manfaatkan daging dan susu. Dan kita juga gunakan kulitnya dan bulunya sebagai bahan perlindungan dan pakaian. Okey. Dan Al-An'am ini juga digunakan oleh manusia untuk membantu melakukan kerja berat. Sebagai contoh, dulu kita pakai lembu kan, kerbau. Tak ingatlah kan, untuk membajak kan. Lepas tu kita pakai keldai untuk angkut barang kan. Kita pakai kuda untuk tunggangan dan sebagainya. Okey. Unta pun digunakan sebagai tunggangan dan juga angkat barang. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok tentang kejadian burung. Okey. So dalam surah An-Nahl ayat 79, alam yaru ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Okey, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang beriman. So, kalau kita tengok penciptaan burung ni, Allah ciptakan tulang burung itu ringan tetapi kokoh sehingga boleh terbang melayang ke angkasa. Dan Allah jadikan sayap burung berbentuk aerodinamik untuk membantunya dengan terbang dengan baik. Ini rasanya korang pun ramai yang student physics kan, physics engineering. Jadi lebih aware, lebih arif tentang prinsip kejadian burung ini dan bagaimana burung terbang, dengan prinsip Bernoulli. Okey. So, burung ini bersihkan bulunya menggunakan minyak yang dikeluar daripada kelenjar minyak di ekornya. So, bulunya jadi kemas, berkilat licin dan kalis air. Okey. Dia sangat menyayangi anaknya. Ini biasalah. Okey, so kuku burung tajam. Ini untuk contoh burung-burung yang tajam seperti burung pemangsa lah, seperti helang. Okay, digunakan untuk menyambar mangsa serta memotong dan mengoyak daging binatang makanannya. Okey. So, larangan makanan haiwan yang bertaring dan berkuku menyambar kerana biasanya ia makan binatang yang beracun dan kotor. Okey. Dan manusia ini mendapat idea untuk mencipta kapal terbang dan kenderaan udara yang lain melalui burung. Dan kita tengok burung macam mana dia tu dan kita dapat idea untuk mencipta kapal terbang. Okey. Ini student engineering, kamu semua lagi pandai lah daripada saya. Saya dah lupa lah fizik-fizik ini semua kan. Bagaimana prinsip Bernoulli digunakan. Yang technically kita tengok dia bersumber atau idea itu datang daripada burung kan. Okay, seterusnya kejadian ikan. Okay. Tengok surah An-Nahl ayat 114, dan inilah Allah yang menunjukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar iaitu ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Okay, ini menunjuk kepada mutiara lah kan. Okay. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari kurnianya dan supaya kamu bersyukur. Okay. Ini ada pelbagai jenis ikan lah. Ini pun ada sikit je ni. Banyak lagi ni kan. Okay. Okey, so Allah jadikan sisik dan sirip ikan bukannya kaki supaya ia mudah berenang di dalam air. Okey. So sisik ikan tu dia dijadikan tebal dan tak mudah disesapi air. Okey, dan juga dia berguna untuk mengelakkan diri pada gangguan musuh kan. Sebab dia tebal, dia keras. So kalau musuh nak gigit pun mungkin take time. Okey. So, manusia mencipta kapal di lautan serta kapal selam sebagai kenderaan bergerak di atas dan dalam air melalui penciptaan ikan. Maknanya kita tengok bagaimana ikan itu berfungsi. So, kita ada idea lah untuk cipta kapal dan juga kapal selam. Okay. Okay, seterusnya kerjaan serangga kita tengok kepada lebah. Okay. So, Allah mencipta haiwan-haiwan kecil iaitu serangga seperti lebah, semut, laba-laba. Okay. Ini pun ada orang buat kertas kerja kan berkaitan lebah kan. Okey, so daripada ciptaan lebah, ahli sains membahagikan kehidupan lebah kepada 3 bahagian. Okey, sebab lebah ini dia hidup 50,000 ekor dalam satu makna dalam satu koloni itulah kan. Koloni lebah, dia panggil koloni lebah. Okey, so dalam setiap sarang lebah itu terdapat satu permaisuri lebah. Queens of the bee. Okey, lepas tu ada 400 hingga 500 lebah jantan sebagai pengawal, dia ada guard dia, dan selebihnya 50,000 ekor pekerja lebah. Okey. So pekerja lebah inilah yang membawa yang pergi mencari madu kan. So madu lebah ini mempunyai banyak khasiat
Okey, dan sarang tu pun kita gunakan dalam perubatan tradisional. Okey. Ini satu koloni lebah yang maknanya queens tu duduk dalam sarang tu. Seterusnya semut. Okey. So semut juga mempunyai raja semut yang mengatur urusan kehidupan mereka. So rakyat semut maknanya rakyat semut ni kalau kita istilahkan tu maknanya dia follow lah apa segala arahan raja semut ni. Okey. Dan mereka hidup bekerjasama dan bersatu padu. Kalau kita tengok semut ni memang sentiasa ada partnernya kan. Dia tak jalan seorang-seorang kan. Semut ni ada kawanan dia kan. Dan bila kita tengok kehebatan semut ni, dia boleh mengangkat benda yang berat kan. Buat apa? Dia akan kalau dia nampak benda tu menarik, makanan yang menarik, dia akan panggil kawan-kawan dia dan kawan-kawan semua bekerjasama lah untuk mengangkat makanan itu untuk dibawa kembali ke sarangnya. Okey. So kalau kita tengok hikmah dia adalah dia bergunalah buat manusia agar saling bekerjasama dan membantu demi mencapai kemaslahatan hidup. Okey. Okay. So akhir sekali kita tengoklah iktibar daripada kejadian serangga. Kita tengok daripada berdasarkan surah Al-Imran ayat 103 dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali iaitu agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai kan. Ini kita boleh tengok daripada serangga itu sendiri kan. Bagaimana mereka itu bekerjasama kan, bersatu padu kan. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu iaitu masa jahiliah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara kan. Itu hikmah kan. Iktibar daripada serangga itu dia bersaudara kan, bersama-sama bekerja kan. Surah Al-Imran ayat 103. Okey. Jadi itu sahajalah perbincangan kita pada minggu ini dan juga perbincangan saya kan dalam CTU 211 untuk semester ini. InsyaAllah minggu-minggu seterusnya akan diteruskan oleh Dr. Adila. Jadi saya memohon seribu kemaafan lah atas segala kekurangan dan kesalahan kan. Dan saya jangan risau lah kalau ada apa-apa masalah boleh je terus berhubung dengan saya, tak ada masalah insyaAllah. Okay, jadi saya sekali lagi saya minta maaf dan semoga berjaya lah insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.